Pelaksanaan Kod Etika Wartawan tidak sekat hak pengamal media bongkar skandal. Bantuan awal Ramadan RM500 disahkan palsu. PAS anggap arahan kantin sekolah dibuka sepanjang Ramadan keterlaluan. Saifuddin templak kenyataan Siti Mastura dakwa 1.2 juta warga Cina tinggal tak sah. Pembangkang diminta bertaubat dan berhenti asabiah. Sanusi anggap Saifuddin tidak masuk akal berhubung isu bocor rahsia kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi petang 12 Mac 2024 bersamaan 1 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Fadzil menjelaskan kerajaan tidak berhasrat untuk menyekat hak kewartawanan dalam membuat laporan menerusi pelaksanaan Kod Etika Wartawan baharu. Sebaliknya, kata beliau, kebebasan media adalah teras utama yang bukan sahaja perlu disokong, malah perlu dimakmurkan lagi. Beliau yang menjawab pada sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini menjelaskan tiada seorang wartawan pernah ditangkap atau disoal siasat pihak berkuasa kerana membuat laporan ataupun menerbitkan berita mengenai skandal yang besar. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jelutong RSN Rayer mengenai jaminan kerajaan dalam memastikan Kod Etika Wartawan tidak akan mengekang pengamal media untuk melaporkan sesuatu skandal. Mengulas lanjut, Fahmi berkata, pemilikan kad perakuan media tidak menghalang seseorang daripada membuat laporan atau menulis berita. Beliau memberi contoh kad itu hanya diberikan kepada mereka yang ingin datang ke Parlimen, hadir ke majlis rasmi kerajaan. Walaupun Ramadan baru bermula hari ini, namun maklumat palsu tersebar di internet. Kononnya kerajaan sedang menghulurkan RM500 sebagai sumbangan bantuan awal Ramadan. Bagaimanapun, MyCheck mendapati maklumat itu tidak benar dan poster yang mendakwa mengenai bayaran itu mula tular tahun lalu. Maklumat palsu itu disiarkan oleh laman web portal info.my pada 2 Mac lalu bersama poster yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laman web itu mendakwa bantuan kebajikan dengan bayaran sekali sahaja itu terbuka kepada pemohon beragama Islam dan bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun. Ia juga meminta penerima yang layak boleh menyemak melalui laman web Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bagaimanapun, MyCheck mendapati bantuan yang disalurkan oleh MAIB sempena Ramadan itu adalah untuk mereka yang telah pun layak untuk skim kebajikan bantuan sara hidup dan bukannya skim baru yang dibuka untuk semua. Bantuan yang dikeluarkan oleh MAIB juga dikreditkan terus ke akaun bank penerima BSH dan tidak memerlukan permohonan lanjutan. Laman itu juga didapati sebagai tidak boleh dipercayai manakala semakan mendapati ia dianggap mencurigakan. MyCheck mendapati bahawa laman web dan media sosial yang menyebarkan maklumat palsu ini menggunakan sebagai umpan menarik pembaca ke laman mereka untuk memperolehi hasil periklanan. PAS beranggapan arahan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan supaya kantin sekolah beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Ahmad Yahya berkata, tindakan menteri berkenaan seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Kata beliau, pelajar bukan Islam boleh hadir ke sekolah dengan bekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan tanpa perlu arahan agar kantin dibuka. Dewan Ulama PAS Pusat mengatakan, menteri berkenaan gopoh dalam mengeluarkan arahan sedemikian seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan para pelajar Muslim yang harus diasuh untuk berpuasa sejak daripada kecil.
Ahmad berkata perkara itu boleh berlaku secara harmoni tanpa perlu ada arahan supaya kantin dibuka sepanjang bulan Ramadan. Semalam, Fadlina dilaporkan berkata adalah penting proses untuk memahamkan pelajar bukan Islam mengenai ibadah puasa yang dijalani rakan beragama Islam agar mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain. Cubaan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad menimbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan dengan mendakwa kononnya 1.2 juta warga asing dari China tinggal secara tidak sah di negara ini dibidas oleh Menteri Dalam Negeri. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan bahawa dakwaan berulang-ulang yang dimainkan wakil rakyat PAS itu adalah jauh tersasar dan tidak sepatutnya dipertahankan lagi. Beliau dalam penjelasannya di Dewan Rakyat semalam berkata, dakwaan dilemparkan Siti Mastura adalah tidak benar sama sekali kerana warga asing yang tinggal di negara ini adalah pemegang PAS jangka panjang. Saifuddin menambah, warga asing yang berada di negara melibatkan pelbagai jenis PAS yang di mana selama mereka memegang PAS tersebut, mereka tertakluk kepada tempoh yang dibenarkan untuk tinggal. Atas sebab itu, wujud rekod warga asing ini tidak keluar. Sementara itu, Lim Guan Eng meminta petua dari speaker agar Siti Mastura diarah membuat permohonan maaf di Dewan Rakyat kerana dengan sengaja menimbulkan dakwaan tidak berasas selain cuba menjadikan Saifuddin sebagai sasaran serangan. Yang di-Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul bagaimanapun memberitahu ucapan dibuat Siti Mastura akan diteliti sebelum petua dikeluarkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Komeng menyekolahkan pembangkang di Dewan Rakyat semalam apabila mereka kerap bertanya tentang isu Kampung Baru Cina. Beliau berkata setiap kali bersidang, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib mesti membangkitkan isu berkenaan. Dalam perbahasan sama, Komeng menyifatkan Melayu, Cina dan India patut bersatu sebagai sebuah keluarga. Katanya rencam kaum yang terdiri di negara ini adalah adik-beradik dan juga saudara mara. Beliau berkata KPKT bersama dengan Jabatan Warisan Negara dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan membuat kaji selidik memandangkan Kampung Baru Cina adalah di bawah seliaan KPKT. Beliau juga berharap blok pembangkang untuk berhenti mempermainkan isu-isu sentimen kaum dan sikap asabiah yang tidak harus diamalkan di Dewan itu. Kebimbangan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengenai kebocoran rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-ngada dan tidak masuk akal. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor berkata, ini semua maklumat kerajaan akan sampai ke pengetahuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh beliau bila tiba masanya. Beliau berkata mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah penting sebagai punca kuasa sesuatu arahan segera dikeluarkan kepada agensi dan jabatan untuk mempercepat dan melicinkan proses pelaksanaan sesuatu projek. Beliau turut menyenaraikan mesyuarat yang pernah beliau hadir pada peringkat lebih tinggi seperti mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu, mesyuarat Majlis Kewangan Negara dan seumpamanya. Tetapi menurutnya tiada sebarang masalah atau kebocoran rahsia kerajaan. Semalam, Saifuddin Nasution berkata sikap Muhammad Sanusi yang tidak menjaga rahsia menjadi antara faktor mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah tidak diadakan lebih setahun. Saifuddin yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa itu berkata, Menteri Besar Kedah itu tidak sepatutnya merungut mengenai perkara berkenaan selepas beliau sering menggunakan maklumat dalam mesyuarat yang dihadiri sebagai modal berceramah di pentas politik. Pengulas lanjut, Muhammad Sanusi yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa itu berkata, belum ada kejadian beliau membocorkan rahsia kerajaan selama 4 tahun menerajui Kedah. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.